Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi di MAH TV Khamis 21 Disember 2023. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar sahaja lagi siaran kami akan dimulai dengan bacaan surah At-Taubah ayat 38 dan 39 yang dialunkan oleh Ustaz Muhammad Nur Amin bin Jainuri, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita penyempurnaan zakat perniagaan oleh syarikat Plus Malaysia Berhad kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Seterusnya, berita program Sahabat Sosial Baitumal Majlis Agama Islam Negeri Johor bersama Rumah Perlindungan Kanak-Kanak TBQ Amal. Diikuti program Wakaf Tani Majlis Agama Islam Negeri Johor bertempat di Pasaraya Khidmat Kota Tinggi. Rangkuman berita diteruskan dengan program Belanja Dapur Aslaf Majlis Agama Islam Negeri Johor di daerah Johor Bahru, Tangkak, Mersing dan Keluang. Berita diakhiri dengan program isi minyak percuma bertempat di Kartek Ferda Tenggaro 2. Siaran kami akan diakhiri dengan slot Bikisan Hati iaitu tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Syekh Hafiz bin Awab, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sama-samalah kita saksikan. Demikian tadi muslimin dan muslimat antara rancangan-rancangan yang akan bersiaran pada minggu ini. Semoga semua akan mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. Barakah zakat, gandakan harta dengan berzakat. Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAH TV. Anda bersama saya Siti Hajar Ahmad, Khamis 21 Disember 2023. Terus ke rangkuman berita. Plus Malaysia Berhad menyerahkan zakat perniagaan bagi tahun 2022 Ahad lalu. Zakat diserahkan oleh Pengarah Urusan Plus Malaysia Berhad, Datuk Nik Jaafar, kepada Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Farid Muhammad Khalid, yang disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi, Ketua Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Majlis Agama Islam Negeri Johor Encik Sulaiman Ismail. Barakah zakat, gandakan harta dengan berzakat menjadi moto yang menggambarkan semangat Plus Malaysia Berhad menyumbangkan zakat pada asnaf yang layak. Dalam pada itu, program Sahabat Sosial Baitumal Johor berkolaborasi bersama Rumah Perlindungan Kanak-Kanak TBQ Amal Johor Bahru pada 18 dan 19 Disember lalu.
Program dirasmikan oleh Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Noh Gadut. Seramai 32 orang anak-anak TBQ Amal turut serta dalam pelbagai aktiviti menarik yang disediakan. Pada hari pertama diadakan sesi kongsi ilmu anak soleh titian ke syurga bersama Pegawai Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Ustaz Fakhrul Razi Yusof. Sesi ini bertujuan memberikan ilmu dan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak. Hari kedua penuh dengan aktiviti termasuk sesi memanah dengan tema The Future is in You. Program ini memberikan pengalaman dan pembelajaran yang bermanfaat kepada anak-anak serta menekankan pentingnya membina masa depan yang cerah. Pada 17 Disember, bahagian wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor melaksanakan program wakaf Tani di Kip Mall Kota Tinggi. Program ini berlangsung dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Pelbagai cenderahati menarik diedarkan kepada pewakaf-pewakaf sebagai tanda kenang-kenangan. Program ini memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk turut serta dalam aktiviti yang dilaksanakan oleh bahagian wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sementara itu, program latihan dan bimbingan kewangan khusus untuk usahawan Majlis Agama Islam Negeri Johor dilancarkan di tempat lokasi berbeza. Dengan siri pertama di Johor Bahru dan Kulai, siri kedua di Batu Pahat dan Keluang, siri ketiga di Muar dan Segamat, serta siri terakhir di Mersin dan Kota Tinggi. Program ini bertujuan memberi pendedahan kepada usahawan Majlis Agama Islam Negeri Johor mengenai pengurusan rekod kewangan perniagaan, penyediaan laporan dan pengurusan kewangan. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan usahawan dalam memahami, mengelola dan menyusun laporan kewangan perniagaan mereka. Diharapkan dengan pemahaman yang lebih mendalam dalam aspek kewangan ini, usahawan akan dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pembiayaan kewangan dari agensi perbankan, membantu mereka dalam memperluas dan memperkukuh perniagaan mereka. Majlis Agama Islam Negeri Johor mengadakan program belanja dapur asnaf di beberapa lokasi. Di Pasar Raya Ekonsir Bukit Gambir, Tangkak, melibatkan belanja dapur asnaf mega untuk 100 orang asnaf, agihan daging dan ayam sejuk beku dari Perbadanan Islam Johor serta edaran risalah, zakat, wakaf dan Baitumal turut hadir. Ustaz Al-Azhar Ahmad Fazil, Amin Baitumal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Tangkak. Di Taman Rinting, Pasir Gudang, seramai 50 keluarga disantuni dengan RM200 setiap keluarga. Keluarga dapat memilih sendiri barang-barang yang diperlukan. Hadir sama Ustaz Fidaus Abdul Hamid, Amin Baitumal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Johor Bahru. Di Pasaraya Rizki, Kangkau Pulai, seramai 30 buah keluarga menerima manfaat sebanyak RM200 setiap keluarga bagi memenuhi barang keperluan masing-masing. Seterusnya di Dewan Tok Miur Endau Mersing diadakan agihan 90 set keperluan asas seperti ayam dan daging kepada 90 ketua keluarga. Turut diagihkan bantuan fidyah kepada 10 orang asnaf di Surau Taman Makmur Keluang dalam program Kuliah Maghrib yang disampaikan oleh Amin Baitumal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Keluang, Ustaz Nur Hisham Mat Sawal. Mengakhiri berita, Majlis Agama Islam Negeri Johor menganjurkan program isi minyak percuma pada 17 Disember lalu di Caltex Felda Tenggara 2, Merting. Semoga sedikit sebanyak dapat meringankan beban seterusnya menguatkan silaturahim sesama masyarakat. Sekian rangkuman berita. Terima kasih kerana bersama kami di MAIS TV. Barokah zakat, gandakan harta dengan berzakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, saya Ustaz Syekh Hafiz bin Awam, penolong pengarah pembangunan asnaf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam slot Bingkisan Hati. Tuan-tuan, hari ini kita nak sembang-sembang sikit. Kita berada di bulan 12. Pada bulan 12 ni biasanya pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor sedang giatlah mempromosi, mengingatkan, menjalankan dakwah untuk masyarakat di luar sana.
untuk menunaikan ibadah zakat. Antara rukun Islam yang ada dalam rukun Islam itu ialah yang ketiga adalah ibadah zakat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang ibadah zakat ni, ada beberapa persoalan yang sering dibangkit dan dikaitkan oleh masyarakat di luar sana. Antaranya mereka mengatakan, dia bertanya, Ustaz boleh tak kalau kita nak bayar zakat sendiri? Ini soalan yang selalu sering masyarakat di luar sana bertanya-tanya. Jiran sebelah rumah saya, Ustaz, saya tahu dia orang susah, dia tu orang fakir, dia tu orang miskin, saya mampu dan wajib mengeluarkan zakat, Ustaz. Jadi saya nak keluarkan duit saya ni, saya nak terus serahkan pada jiran di sebelah rumah saya, depan mata saya. Jadi saya lebih puas hati, katanya begitulah. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak bicarakan tentang soalan tersebut, pertama-tama marilah kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 103. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli 'alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 103 ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka ambillah zakat daripada sebahagian harta mereka. Perkataan yang digunakan dalam ayat tersebut ialah khuz, iaitu ambillah. Jadi tuan-tuan, bila mana kita kata Allah sebut ambillah daripada harta mereka, maknanya bukan kita yang mengeluarkan, diambil. Mana bila perkataan diambil tu adalah satu organisasi, ada seorang yang dipilih untuk mengatur dan mengurus takbir harta tersebut, dia akan ambil dan urus takbir dan mengagihkan. Itu dia konsep dia, tuan-tuan, konsep. Sebab tu disebutkan perkataan diambil di situ, khuz min amwalihim, dan ambillah zakat daripada sebahagian mereka. Kalau kita tengok ayat ni sebut apa? Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dengan zakat yang diberikan oleh tuan-tuan, dapat mensucikan harta tuan-tuan, dapat membersihkan jiwa kita, tuan-tuan. Dia dua, zahir dan batin. Pertama, segi zahirnya kita dapat membersihkan harta kita. Yang kedua, kita dapat membersihkan batin kita. Harta kita daripada bukan milik kita. Harta kita milik kita sepenuhnya, tapi ada sebahagian milik orang lain. Allah wajibkan untuk kita keluarkan zakat. Jadi bahagian itu adalah hak yang Allah tentukan daripada asnaf zakat yang ada 8 penerimanya lah. Jadi kita kena keluarkan bahagian itu. Itu dari sudut zahirnya kita kena keluarkan. Manakala dari sudut batinnya, hati kita dapat dikikis sifat rasa kedekut itu. Tuan-tuan, harta ini ada antara yang benda yang kita sayang untuk kita keluarkan. Bab harta ini selalu kita diuji. Jadi bila kita keluarkan, dapat bersihkan hati kita dan juga mensucikan hati kita. Dan Allah sebut lagi, wassalli 'alaihim, maka doakanlah mereka. Allah sebut sesungguhnya innas salataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketenteraman jiwa. Allah Maha mengetahui. Dengan doa itu, orang bayar zakat, kita mendoakan. Kalau kita kat Johor ni, setiap Jumaat khatib khutbah Jumaat akan mendoakan semua pembayar zakat. Mana kita mendoakan pembayar zakat. Orang datang kaunter bayar zakat, kepada bayar akad ijab kabul lafaz zakat, dia ada doa dia. Ada pegawai kita akan membacakan doa. Doa ini, tuan-tuan, Allah yang perintahkan. Melalui ayat surah At-Taubah ayat 103 ni, maka sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Jadi Allah Maha mendengar, lagi Allah Maha mengetahui. Wallahu sami'un alim. Jadi balik tadi pada dalam ayat 103 ni, Allah sebut khuz, ambillah. Itu yang kita pegang. Jadi ada Nabi SAW disuruh Sayyidina Umar untuk pergi ambil zakat pada penduduk-penduduk pada ketika itu, pada zaman Rasulullah. Manakala diutuskan pula Sayyidina Muaz bin Jabal masa nak ke Yaman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utuskan Sayyidina Muaz bin Jabal untuk pergi berdakwah ke Yaman. 3 benda Rasulullah sebut. Fahai Muaz, kau pergi ke Yaman sana, berdakwah di sana, suruh mereka mengucap 2 kalimah syahadah yang pertama. Yang kedua, Rasulullah kata pergi ke sana, suruh mereka menunaikan solat. Apabila mereka mentaatimu 2 perkara ini, maka ambillah zakat daripada kalangan orang kaya di kalangan mereka dan agihlah kepada orang yang memerlukan di kalangan mereka. Rasulullah pun tak suruh Muaz, kau suruh orang kaya-kaya kat sana agihkan pada orang miskin di sekitar, di kawasan Yaman itu. Rasulullah sebut apa? Muaz, kau ambil dan kau yang agihkan. Makna ada yang mengurus takbir. Jadi dalam konteks itu,
Daripada sejak zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari ini tuan-tuan, kita ada badan yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus tadbir harta zakat ini. Jadi kalau dalam konteks kita di negeri Johor, kita Majlis Agama Islam Negeri Johor antara yang telah dipertanggungjawabkan lah di bawah ke bawah dunia Tuanku Sultan Johor, Majlis Agama Islam adalah institusi yang dipertanggungjawabkan untuk mengutip dan mengagihkan zakat. Itu dari sudut boleh tak kita nak bayar sendiri. Jadi memang kewajipannya daripada semenjak ayat ni turun, daripada zaman Rasulullah, pengamalannya memang ada yang mengurus takbir, tak ada yang agih sendiri pun. Yang kedua, kalau kita agih sendiri tuan-tuan, satu benda kan, yang tadi kita kata nak bagi jiran sebelah rumah, dia pakai dia miskin, dia kata. Kita semua tahu dia tu miskin. Ada dua perkara kalau kita agih sendiri, sama ada asnaf dia ada 8 pecahan dia. Asnaf pakai, asnaf miskin, ada amil, mu'allab, gharim, ibn sabil, riqab, fisabilillah, dia ada banyak uraian dia tu. Tapi kadang-kadang kita bagi jiran kita mungkin dia miskin saja, satu asnaf yang kita dapat bantu. Tapi bila melalui institusi yang telah dipertanggungjawabkan, duit tuan-tuan, zakat tuan-tuan ni dia akan pecah kepada 8 penerima. Kita akan pecah. Jadi tuan-tuan telah mengagihkan zakat tuan-tuan tu melalui Majlis Agama kepada 8 penerima yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan penerimanya. Yang sudut keduanya pula, adakah sampai bila dan berapa banyak yang mampu kita bantu? Itu satu persoalan yang kadang kita tak terfikir-fikir. Kita rasa kita boleh bantu jiran sebelah rumah ni. Tuan-tuan, kita bantu setakat mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Agaknya bulan keempat orang tu datang minta kan kita pun dah rasa tak selesa agaknya begitu kan. Jadi bila ketika itu tuan-tuan patutnya salurkan maklumat tu pada Majlis Agama. Tuan-tuan bayar zakat pada Majlis Agama, datang kat kaunter kita, bayar zakat. Dalam masa sama sampaikan maklumat pada pegawai kita, boleh jadikan ada di jiran sebelah rumah, sebelah rumah saya dia tu kategori pakai, miskin, memerlukan bantuan. Tuan-tuan sampaikan maklumat pada kita dan kita yang akan bantu untuk menyalurkan zakat daripada orang ramai kepada jiran yang tuan-tuan akan cadangkan tersebut lah. Dan bantuan itu pula secara berterusan. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan. Bahkan Majlis Agama ada bantu sampai belasan tahun tuan-tuan. Bantuan secara hidup tiap-tiap bulan. Belasan tahun, puluhan tahun kita bantu. Memang dia tak mampu dan memang dia memerlukan bantuan, kita bantu selagi mana dia memerlukan. Tiada tempoh. Kita ni kalau kita bersendirian, mungkin ada satu tahap kita pun kesempitan nak bantu. Jadi dia begitulah tuan-tuan. Jadi zakat ini sebaiknya tunaikanlah di tempat yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan, iaitu kita di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Ada maklumat tentang orang susah di luar sana, sampaikan kepada kita dan kita jadi orang yang membantu Majlis Agama untuk menyampaikan maklumat. Dan akhir sekali kesimpulannya tuan-tuan, di akhir ni jumlah kita sebenarnya nak penutup akhir tahun ini, ada orang buat 2 tempoh tuan untuk dapatkan haul sepanjang tahun. Ada mereka ambil haul untuk bayar zakat pada bulan Ramadan. Ada orang dia ambil tempoh haul dia pada bulan 12 untuk memudahkan dia mengira kiraan zakat tersebut. Jadi kalau kita rasa kita belum semak, kita semak balik kedudukan kewangan, adakah kita wajib ataupun tidak wajib untuk bayar zakat. Jika wajib, marilah kita laksanakan kewajipan tersebut. Seandainya kita tidak wajib untuk menunaikan zakat, kita berusaha dan berazam semoga satu hari nanti Allah jadikan kita dalam golongan mereka-mereka yang mampu untuk mengeluarkan zakat dan dapat membantu orang lain. InsyaAllah tuan-tuan, saya kata sekadar itu dulu tajuk pengkisan hati kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.